Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi hari ini saya buat live bagi membincangkan satu penipuan besar ataupun membongkarkan satu penipuan besar pasca PRU15, ya. Dan penipuan ini adalah melibatkan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi pastikan anda bersama saya sehingga akhir siaran untuk meneliti bersama saya penipuan besar oleh Zahid ini. Tapi sebelum itu, ingin saya memberitahu kepada anda semua, okay, sebagai khususnya bagi mereka yang beragama Islam, okay, jangan terlalu khusyuk, ya, menyerang kepimpinan Anwar Ibrahim semata-mata sebab itu bukannya Perdana Menteri pilihan anda. Okey, saya pun pada ketika akan berlaku pelantikan Perdana Menteri pada ketika berlakulah pelantikan Perdana Menteri, saya mengharapkan bukannya Anwar. Tetapi bila Anwar dilantik, saya adalah antara yang pertama yang mengucapkan tahniah. Kemudian apa pun lantikan itu dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita perlu jangan mengkritik atas niat yang salah. Jangan saya lihat ada orang kritik just bersifat menghina kepimpinan Anwar, mengkritik membuta tuli, itu tidak betul. Tetapi jika nak mengkritik sesuatu yang memang nampak tak betul, itu kita sebut, ya. So kritikan pun ada had dia. Okey. So setakat ini ada beberapa perkara yang telah dilakukan, contohnya apabila menolak, ya, menerima kereta Mercedes ke apa ke yang berharga tinggi itu, dan juga untuk meneliti isu harga barang, ya, dan sebagainya, adalah langkah-langkah positif yang telah diambil oleh Anwar. Perlu diingatkan, setiap manusia ada peranan dia dalam zaman. Kita perlu baca zaman dan kita perlu baca peranan dia. Akhirnya Allah yang menentukan dan merancang, dan kita tidak boleh memandang ringan perkara ni. Tapi itu tidak semestinya kita perlu ubah hala tuju pemahaman kita, komitmen kita. Kita tidak, itu tidak semestinya kita perlu menggadaikan prinsip kita. Cuma kita perlu bersifat matang. Dengan berkata demikian, saya hendak merujuk kepada satu kenyataan yang telah dibuat oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hari ini. Jadi sebenarnya kenyataan itu dibuat di Facebook Zahid. Dan di dalam dan kenyataan Zahid telah dipetik oleh portal Malaysia Now. Okey. Jadi portal Malaysia Now memetik kenyataan Zahid, dan juga Zahid berkata dalam Facebook dia bahawa penolakan sebarang kerjasama dengan PKR dan DAP atau Bersatu adalah untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15 dan bukannya selepas PRU 15. Okey, saya ulang, ya. Zahid menulis dalam Facebook dia, penolakan sebarang bentuk kerjasama dengan PKR, DAP dan Bersatu adalah untuk menghadapi PRU 15 dan tidak ada kena-mengena dengan selepas PRU 15. Ini Zahid yang kata, ya. Okey, di sini saya berhenti dulu. Jadi daripada kenyataan ini, Zahid telah membuat dua perkara. Pertama, dia mengaku bahawa no Anwar, no DAP hanya strategi PRU 15 semata-mata. Okey. Kedua, Zahid menipu. Menipu bulat-bulat. Okey. Sebabnya, saya nak jelaskan sejelas-jelas mungkin. Okey. Bahawasanya, ketetapan yang Zahid maksudkan itu dibuat pada Perhimpunan Agong UMNO. Jadi, sebelum kita lanjutkan, Perhimpunan Agong UMNO, sebarang ketetapan yang dibuat tidak boleh diatasi oleh MKT atau mana-mana badan penggubal dasar parti yang lain. So, untuk mengatasi sesuatu dasar yang dibuat pada Perhimpunan Agong UMNO, mesti tunggu Perhimpunan Agong UMNO seterusnya, atau buat Perhimpunan Mesyuarat Agong Tergempar, atau Perhimpunan Agong UMNO khas.
Okey. Selain daripada itu, tidak boleh ada MKT ke apa ke nak atasi. So kena tunggu PAU depan. Jadi pada PAU yang lepas, ya, memang dipersetujui sebagai komitmen dasar, sebagai satu ketetapan no UNWA, no DAP. Tetapi dia tidak sebut untuk PRU 15 ke, untuk PRU apa ke. Itu adalah satu ketetapan dasar secara am. Jadi di situ Zahid sudah menipu bulat-bulat, ya. No UNWA, no DAP tidak diselitkan dengan syarat sebelum selepas, bermakna ianya adalah satu ketetapan yang akan kekal, tak kira pada PRU 15, sebelum PRU 15 atau selepas PRU 15. It was a blanket ruling. Okey. Jadi di situ Zahid menipu. Okey. Dan Zahid menipu lagi, Zahid berkata benar apabila dia berkata, ya, no bersatu hanyalah untuk PRU 15 dan bukan selepas. Jadi bagi cyber trooper, laskar cyber yang sedang memain-mainkan retorika kononnya sebab UMNO tidak kerjasama dengan Perikatan Nasional adalah sebab ketetapan PAU. Zahid sendiri dah mengaku tidak ada ketetapan bahawa tidak boleh kerjasama dengan bersatu lepas PRU 15. Jadi tak, bagi laskar cyber trooper ni boleh tutup buku. Zahid dah mengaku tidak ada halangan nak kerjasama dengan Perikatan lepas PRU 15. Cuma dia tipu, dia kata tidak ada halangan kerjasama dengan UNWA dan DAP lepas PRU 15. Itu dia tipu anda bulat-bulat sebab PAU tidak menetapkan selepas ke sebelum ke, maknanya dia sentiasa kekal sehingga PAU depan. Okey. Tapi dia cakap betul apabila dia kata tidak ada halangan untuk kerjasama dengan bersatu selepas PRU 15 kerana PAU hanya menetapkan bahawa no kerjasama dengan bersatu pada pilihan raya. Ya. Jadi dari separuh Zahid menipu lagi, separuh dia sudah bercakap benar, sekaligus mengkantoikan naratif yang sedang dimainkan di media sosial. Kononnya no UNWA, no DAP, no bersatu tu maknanya tak boleh kerjasama dengan Perikatan. Maknanya di sini apabila UMNO diberi pilihan kerjasama dengan PH atau Perikatan dulu, dan Zahid menghalang MP-MP daripada bekerjasama dengan Perikatan, oleh kerana ramai nak kerjasama dengan Perikatan, malah lebih 10 MP sudah tanda tangan surat akuan bersumpah menyokong Muhyiddin Yassin. Maka oleh kerana Zahid tidak ingin kerjasama dengan Perikatan, maka dia buat satu kompromi menerusi Majlis Tertinggi Barisan Nasional. Okey, dia tak mau Perikatan, tapi 11 MP lebih tak mau PH. Jadi kompromi, kita jangan pilih mana-mana calon Perdana Menteri, kita duduk pembangkang. Semua berkompromi, semua bersetuju. Kemudian Zahid secara senyap tipu istana, tipu agung, kononnya semua MP setuju nak kerjasama dengan UNWA. So Zahid sebenarnya melanggar ketetapan PAU dan seharusnya dia pecat diri sendiri sebagai Presiden UMNO. Dan malah kalau boleh pecat je diri sendiri daripada UMNO. Okey. Dan tindakan Zahid menghalang satu-satunya perkara yang seharusnya dilakukan, yang dibolehkan, ialah kerjasama dengan Perikatan Nasional. Jadi Zahid dah kantoi menipu isu warkah kepada Yang di-Pertuan Agong, dan dia terus menipu. Okey. Lagi satu yang ditipunya ialah dia kata kerjasama PH ni adalah berdasarkan instruction, arahan Agong yang mahukan kerajaan perpaduan. Jadi pertama sekali saya nak beritahu Zahid, ini bukan kerajaan perpaduan. Ini adalah kerajaan minoriti. Definisi kerajaan yang bagi mereka yang selalu tanya saya nak tengok kucing tu, lagi sekali ni dia. Okey. Right. Jadi ini adalah kerajaan minoriti. Kerajaan perpaduan tidak melibatkan pembangkang. Jadi bagi mereka yang menuduh Perikatan Nasional, jawab saya mudah. Zahid sendiri menetapkan tidak ingin kerjasama dengan kerajaan, tidak ingin kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Perikatan Nasional. Jadi kalau anda, Zahid, berkata bila keluar dari istana, tuanku titahkan kerajaan perpaduan, jadi mengapa letak syarat? Biar tuanku yang menentukan. Jadi anda dah letak syarat, bukan
kah itu memberi syarat kepada Seri Paduka Baginda Tuanku? Jadi, buat apa serang sana sini, Laskar Cyber serang Zahid? Tanya Zahid, bukankah itu derhaka kepada Agong? Sebab Zahid kata titahkan kerajaan perpaduan, mengapa letak syarat? Nampak? Okay? Naratif bohong yang mereka mainkan. Okay? So, there is no kerajaan perpaduan, ianya kerajaan minoriti dari sudut definisi. Dan lagi satu, yang kedua saya nak beritahu Zahid, kalau dengar Muhyiddin, dia kata tuanku mencadangkan ataupun menitahkan untuk mempertimbangkan kerajaan perpaduan. Kalau dengar GPS, sama, tuanku menitahkan untuk mempertimbangkan kerajaan perpaduan. Itu betul, sebab Agong adalah atas politik, dia tidak akan campur tangan dalam politik. Dia tidak boleh campur tangan dalam politik. Okey. Proses istana yang berlangsung sehingga pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri adalah proses untuk memilih Perdana Menteri. Ya. Kemudian Perdana Menteri lah yang akan mencadangkan nama-nama menurut lunas-lunas perlembagaan untuk dipertimbangkan oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai ahli-ahli jemaah menteri. Ya. Jadi apa yang berlaku adalah, tuanku, barangkali kalau kita ikut Muhyiddin dan GPS, there is two different group. Dia kata, tuanku hanya minta pertimbangkan. Zahid lah satu-satu orang yang kata, tuanku nak 30 MP BN masuk ke dalam kerajaan perpaduan dan ini adalah titah. Itu pun atas penipuan Zahid, kononnya 30 MP sokong PH. Sebenarnya bukan. Itu palsu. Dia perdaya ahli-ahli Parlimen BN. Lagi satu penipuan. Dan yang ketiga, kalau saudara-saudari rujuk kepada semua kenyataan rasmi Istana Negara, khususnya kenyataan rasmi Istana kepada pelantikan Anwar Ibrahim, yang mengumumkan pelantikan Anwar Ibrahim, tak ada mana-mana frasa, perkataan ataupun ayat yang membawa maksud kerajaan perpaduan. Yang ada pun, tuanku sentuh berhubung kerajaan adalah kerajaan stabil. Saya bacakan ya, apa yang tuanku titah. Duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu turut menyokong pendirian Seri Paduka Baginda bagi pembentukan kerajaan yang stabil dengan secepat mungkin selepas berikutan PRU15 menerusi proses yang penuh cermat dan teliti serta pemerhatian yang mendalam. Seri Paduka Baginda menjanjikan memanjangkan atau memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah dan menyeru rakyat agar terus beristiqamah serta bertenang dan bersama mendoakan agar negara sentiasa berada, diberkati, dirahmati dan di bawah lindungan Allah. Dan tak ada kerajaan perpaduan disebut. Itulah yang terakhir dan itulah yang tuanku hendak dari Anwar. Tak ada paksa. Tapi naratif yang dimainkan, ini kerajaan perpaduan tuanku. Kalau saya buat live, saya bincang pasal cara-cara nak masak, oleh kerana saya yang buat, akan keluar mesej, jangan derhaka, ini kerajaan tuanku, jangan derhaka. Kalau saya buat live, saya bincang cara-cara nak repair kereta, akan keluar mesej, ini kerajaan tuanku, jangan derhaka. Naratif ni macam skrip, ya, dan didirikan atas penipuan. Dan banyak penipuan ini adalah penipuan Zaid Amidi. Jadi siapa yang derhaka kepada tuanku? Fikir-fikirkanlah anda semua yang bijaksana, yang ada otak, yang ada akal. Ya. Siapa yang derhaka kepada tuanku? Seandainya lah kita nak kata derhaka. Siapa? Siapa? Ya. Adakah salah bila kita minta pastikan kes Mahkamah Zahid terus berjalan dan tidak ada campur tangan? Tak salah. Sebab ini tuntutan siapa? Ini tuntutan Anwar dulu. Ini tuntutan Lim Kit Siang dulu. Ini tuntutan Lim Guan Eng dulu. Ini tuntutan Anthony Loke dulu. Ini tuntutan Mat Sabu dulu. Tak lama sebelum PRU15. Macam mana benda tu bila kita tuntut tiba-tiba boleh jadi derhaka kepada tuanku? Jadi Laskar ni buka mata sikit lah. Your Zahid, sekarang ni Zahid sudah jadi geng dengan Laskar depa lah. Your Zahid dah mengaku sebenarnya tak ada halangan kerjasama dengan perikatan.
Maknanya tidak ada sebab dia suruh MP UMNO tarik balik sokongan terhadap Muhyiddin. Itu pun tak ada bukti mereka tarik balik. Dan tidak ada sebab dia halang kerjasama dengan PN. Tetapi Zahid meletakkan syarat kepada tuanku, no PN dalam tidak boleh dipimpin PN. Jadi siapa yang derhaka? Itu sahajalah mesej saya kepada anda semua. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.